Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan al-Mubarak. Hari ini sebagai hari yang ke-19. Ada lagi 11 hari Ramadan akan meninggal kita. Alhamdulillah. Pertama kali marilah kita banyak-banyak puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberi taufik dan hidayah kepada kita, dan juga memanjang usia kita, dan juga bagi dan beri kesihatan kepada kita, dapat kita boleh menunaikan ibadat puasa dengan selamat dan sejahtera wal afiah. Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, bapa yang membawa sinar Islam ke alam dunia. Jadi alhamdulillah di hari ini saya bersama dengan Al-Fadhil, seorang guru lah, yang senantiasa mengambil tugas di sekolah Haji Harun, iaitu Sahibul Fadil Khalillah, ataupun terkenal dengan Ustaz Romli. Jadi alhamdulillah, hadirin hadirat yang berada di rumah sedang menonton di acara siaran langsung dalam page saya. Jadi berkenaan dengan kita nak buat ataupun kita nak santai-santai berkenaan dengan bulan Ramadan, beberapa kali setelah kita bicara tentang kelebihan bulan Ramadan, tentang pengajaran, tentang didikan, kita pun telah kecek ataupun kita telah bahas pada beberapa hari yang telah lepas. Jadi alhamdulillah lah. Jadi suasana wabak ataupun COVID-19 ni makin hari makin agaknya makin tegang lah, makin heboh, makin sangat-sangat bergaduh lah kawasan, khususnya kawasan jalan kita ni. Kalau lihat Menara tu dengar khabar tu banyak hari dah. Tapi sebelah jalan kita ni dalam keadaan mula tegang, oleh kerana jadi pihak-pihak yang berkenaan, khususnya gubernur wilayah jalan ni telah di hari ni telah waktu bit surat, jadi minta kerjasama kepada pusat-pusat, terutamanya masjid, sekolah-sekolah, masalah semaya tarawih tu, dengar katanya minta suruh sekok dulu holi. Oleh kerana keadaan ni makin merebak lah suasana. Tapi walau bagaimanapun kita umat Islam ni, kita harus kita kena tetap pendirian kita kena yakin dengan koda-koda yang mana Allah SWT telah beri kepada kita sebagai hamba. Ni satu uji, Tuhan nak uji kita dalam bulan puasa. Kerana tahun lalu pun Tuhan bagi dah penyakit ni, Tuhan hantar mari dah werah ni tapi tak selesai. Tahun ni mari kali yang kedua. Agaknya kali yang kedua ni wabak ni, werah ni agaknya cepat, bahaya lebih pada kali yang pertama tahun 19 tu. Jadi kalau kita tengok berita-berita dalam negara khususnya dan umumnya dalam luar negeri di hari ni, makin hari makin tegak, makin hari makin kuat. Ada setengah-setengahnya sudah guna vaksin, ada setengah guna tambah. Itu mengikut pilihan bagi rakyat negara masing-masing lah. Kena tu sehari-sehari buah negara tu 2-3 ribu ada mati. Kalau Eropah tu banyak benar lah. Jadi walau bagaimanapun kita selaku umat Islam ini adalah satu ujian, nak test iman kita, nak tahu kita, nak kita ni tekung lagi.
Walau dalam keadaan bulan puasa, dia bulan penuh dengan lapar, dengan gapo dahgo ni dah. Mari pula tu heteh. Dan kita selalu memohon kepada Allah SWT. Kita minta ujian Tuhan nak bagi kepada kita dan beri pada dengan email kita lah. Moga-moga kita dapat boleh terima dan dapat boleh keyakinan kita dapat mempertahankan ujian kali ini. Jadi alhamdulillah buat di bertanding ingin juga kita nak buat nak membicarakan sikit ataupun kita nak bahas bersama dengan Khalillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Khalid. Sama berpuasa. Jadi pokok pembicaraan kita buat pada petang ni terutamanya dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ni bulan istimewa dah. 30 hari ni istimewa dah dalam sebulan ni. Yang mana dalam Quran pun sebut Nabi SAW pun cerita. Terutamanya 10 awal tu orang panggil rahmat. Kasih sayang daripada Allah SWT nak bagi kepada hamba ya. 10 tengah tu apa orang panggil maghfirah. Bulan maghfirah. Tuhan beri keampunan. Jadi kesempatan bagi hamba ya yang senantiasa melakukan perkara maksiat pada 11 bulan yang lalu, kesempatan di 10 tengah ni bulan Ramadan ni supaya banyak-banyak kita bertobat, banyak-banyak kita minta ampun pada Allah SWT. Allah SWT bagi. Dan yang 10 yang akhir ni apa yang panggil minta kita lepas daripada api neraka. Tak itu dah. 10 akhir ni. Tak gitu kali. Jadi dengan secara umumnya apabila bulan Ramadan mari ni dan Tuhan apa yang panggil Tuhan bagi kepada umat Muhammad ni hak besarnya ada 5 perkara ada umum. Nanti kita belakang ni mungkin ada kita beri penjelasan tentang 5 perkara dah. Hak tu keistimewaan bagi umat Muhammad. Tuhan beri 5 perkara khususnya di bulan Ramadan. InsyaAllah ada masa kita akan bagi di belakang dah. Jadi keistimewaan yang ada dalam bulan Ramadan dah. Khususnya kita nak kupas di hari ni, kita nak bicara di hari ni berkenaan dengan 10 akhir ni. Sebab hari ni 19, esok yang ke-20 malah kita sambung. Jadi keistimewaan dalam 10 akhir ni agaknya kita rasa pun lebih baik lagi lah, lebih harmonis lagi oleh kerana khususnya 10 akhir ni Tuhan bagi Tuhan bagi apa yang panggil kita ni jauh daripada api neraka. Ni kita dah minta semua mak yazbillah, kita dah minta semua sebut atas neraka. Tak ada biar nak benda ni dah minta jauh semua. Apa yang panggil Allahumma inna nas'aluka ridha qaula jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Minta semua pahmaya Dewi saleh kiri saleh kanan minta semua jauh. Jadi kita nak minta penjelasan daripada Khalillah untuk memberi sedikit kupasan tentang keistimewaan di 10 akhir Ramadan yang lagi akan datang sehari 2 lagi dipersilakan. Terima kasih kepada Pak Do. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahul azim. Wa qala aidan Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa qala aidan man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi atau kama qala. Alhamdulillah, marilah kita membanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat daripada Allah dan Tuhan beri kepada kita
taufik dan hidayah boleh kita bertemu pada pertanding dalam live show untuk sama-sama kita dah ambil tahu sikit banyak tentang keistimewaan dan 10 akhir yang kita ada pada bulan Ramadan. Jadi sebelum daripada saya nak dah wayak keistimewaan 10 akhir bulan Ramadan, kita dah pakak-pakak doa daripada Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan akak bala dah covid dah yang dok rebak di hari ni. Dan kita dah tengok berita dunia lagu mana Tuhan buat turun bala atas rakyat India. Nah, mati ataupun sehari-sehari kena 300,000 orang dah kena penyakit covid, dok mati beribu-ribu. Dan tak ada kilang Nabi kita bersabda, ma nazala bala'un illa bi zambin wa ma rufi'a illa bi taubah atau kama qal. Mana-mana bala turun tak turun malaikat kerana dosa manusia buat. Jadi di mana-mana tempat dah bala turun banyak, dalil kata tempat tu banyak dah dosa dan kesilapan dan maksiat manusia buat terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mana-mana tempat Tuhan akak bala, tak ada kilai Nabi kata malaikat ambil taubah. Kerana orang di situ bertaubat kepada Allah dan kembali kepada Allah, ingat kepada Allah, maka Tuhan akak. Jadi rumah kita alhamdulillah nak banding dengan tempat-tempat lain dah tak ada dah banyak bala dah orang kena nyakit covid ni. Jadi nak kata orang kita ni banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala di rumah kita ni. Walau bagaimanapun nah kita ni kena jaga diri. Nah dan kita tak boleh capak diri kita kepada kebinasaan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Janganlah kamu capakkan diri kamu kepada kebinasaan. Maka bila kita dah dengar di hari ni perakak daripada pihak perkenaan dan takwi kita beripong, takwi kita ni ada setengah-setengah tempat tak boleh buat jamu buka puasa, tak boleh buat sembahyang tarawih, tak boleh buat Jumaat. Semua itu orang panggil nak jaga kita daripada dah tipu kena penyakit covid ni. Maka tak ada salah dah kalau kita ni berhenti habis buat kegiatan itu dan kerana nak jaga diri kita, takut diri kita ni jatuh dalam kebinasaan. Dan kita tak sepose walaupun kita tak boleh buat dah Jumaat semaya di masjid, kita buat di rumah kita, kita semaya di rumah kita boleh pahala seperti itu juga. Tak kurang-kurang pada. Ya. Tu kita kena ingat kata Nabi kata bila kita dok buat satu-satu amalan, maka kita pergi berhenti amalan itu kerana sakit, kerana uzur, kerana mensapai, Tuhan suruh malaikat tanda pahala tu seperti mana kita dah buat biasa. Jadi kalau kita tak boleh buat sejik pun dah buat rumah kita, pahala kita tu malaikat tanam super. Jadi sama. Tak ada rugi pun kita ni. Alhamdulillah. Tu nak kata Nabi beri kemudahan bagi kita ni. Tak sewi kita kata kecewa, tak boleh mari sejik, tak boleh buat Jumaat ramai-ramai ni, rugi kita. Tak ada rugi dak. Nah, tu kita kena faham. Yang kedua, Tuhan kata allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bala-bala Tuhan waktu turun ni Tuhan nak tengok siapa buat amalan baik. Mana kita ni kalau kita dah buat amalan sungguh kerana Allah, tak ada kira di mana pada. Di sejik ke, dah tempat ramai ke, Tuhan nak tengok. Cuba kalau membuat amalan molek sungguh, rumah pun ni semaya Jumaat. Rumah ni membuat tarawih, rumah ni membuat qiyamul lail, rumah ni membaca Al-Quran, rumah ni buat segala amalan yang dah buat, bukan nanti kena mari sejik. Tu panggil cuba Tuhan nak tengok membuat amalan baik tu hanya di masjid saja ke di mana-mana tempat membuat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tu kita ni kena ingat kata bila Nabi besar kepada kita, ittaqillah haitsu ma kunta, muni bertakwa kepada Allah tak kira di mana tempat mengada. Maka kita ni tak boleh buat semaya tarawih di rumah. Kita semaya di rumah. Ada tak boleh buat semaya tarawih di masjid, kita buat di rumah tak ada apa. Kita tak boleh baca Quran di masjid dan kita buat di rumah tak apa. Tu sebagai peringatan dengan keadaan
yang berlaku di hari ini, masalah Ya. kahwin. Klik kepada tajuk kita iaitu keistimewaan bulan Ramadan. Seperti mana pada ayat bulan Ramadan, bulan rahmat, dan bulan itu penuh dah dengan rahmat. Pia-pia buat amalan fardu dan boleh pahala seperti 70 dan fardu di bulan lain. Siapa buat amalan sunat di bulan Ramadan, boleh seperti pahala fardu di bulan lain. Maka orang panggil bulan Ramadan ni bulan yang pisik, dan Nabi kata celaka dan rugi orang dapat dah sambut bulan Ramadan, hidup pada bulan Ramadan, tetapi dia ni Tuhan tak ampun dosa dia dan tak masuk syurga. Nabi kata ia tu celaka. Lalu tu kita ni dah alhamdulillah dah 19 hari dah kita dapat puasa dengan penuh iman, dengan penuh harapan dapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita dapat boleh menghayati dah bulan Ramadan, dan dengan kita semaya tarawih tiap-tiap malam 10 akhir ni dah baik lain pula. 10 akhir ni Nabi kita ni lipat berkali-kali ganda. Mana puasa sepatutnya juga, tetapi amalan ibadat lain tu Nabi kita tambah lagi. Dan hak penting sekali hak Nabi buat tak tinggal sampai Nabi mati di 10 akhir. Kana Rasulullah ya'takifu fil ashril awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah. Nabi kita bila masuk 10 akhir dia iktikaf di masjid. Dah sehingga Nabi kita mati tak ada tinggal-tinggal amalan iktikaf. Mana keistimewaan hak Nabi buat pada bulan Ramadan iaitu iktikaf. Dan amalan iktikaf ni dah ada pada bulan Ramadan ni. Nabi kita ni bila masuk 10 akhir, Nabi kita tinggal ahli keluarga dia. Makna tak masuk dekat. Nabi kita ni tak bersetubuh dengan isteri dia pada 10 akhir Ramadan. Padahal dah bulan Ramadan ni boleh kita nak setubuh dengan isteri dah pada waktu malam. Tapi 10 akhir ni Nabi kita tak. Dah wasyadda mi'zaruh. Dah kinayah makna Nabi kita sising kain baju, makna Nabi kita tinggal dah ahli keluarga dia. Nabi kita beri masa penuh kepada ibadat, iaitu kepada semaya dan membaca Al-Quran. Dan iktikaf Nabi tak ada siapa boleh buat di hari ni seperti Nabi kita. Di rumah kita ni tak ada siapa buat, iaitu iktikaf di masjid 24 jam. Tak tubaik malaikat dah qada hajat dan buka puasa. Tu yang Nabi tubaik. Mana nak tubaik dah untuk amalan biasa ni, amalan hari ni Nabi kita tak buat. Walaupun klik tengok bini ke, Nabi kita tak buat. Nabi kita keluar daripada masjid untuk qada hajat ataupun untuk cari makan, buka puasa, makan sahur. Tu saja. Maka iktikaf Nabi duduk di masjid 24 jam tak tubaik-tubaik. Ambil di mana? Ambil di Isyak 20 Ramadan. Dan bila masuk 20 Ramadan, Nabi kita ni malam 21 mula masuk di sejid. Dan Nabi kita tu baik malam raya. Tu iktikaf Nabi yang mana di hari ni dan tak ada orang boleh buat seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau bagaimanapun ulama Syafi'i kita kata kita ni boleh iktikaf di masjid, tak kira di mana-mana saat kita ada masuk sejid. Mana kita di semaya waktu masuk sejid mak niat iktikaf, boleh pahala dah. Dan kita boleh mari waktu malam dah boleh niat iktikaf, duduk sampai dah kita ni klik makan sahur tak apa dah. Maka baik daripada kita tak ada iktikaf langsung. Mana kata tiap-tiap kali kita masuk masjid kita niat iktikaf. Bila kita tubik di masjid putus pahala iktikaf. Masuk semula kena niat semula. Dan tak mada dengan kita masuk sejid dah subuh tak ada niat dah iktikaf. Lepas tu kita tubik. Kita masuk pula waktu zuhur tu dah kalau tak niat iktikaf tak boleh pahala. Bermaknanya kita ni kalau kita nak iktikaf maka kita kena belajar kos juga ni. Cara-cara iktikaf ni empat raya, ada rukun dia, ada syarat dia, ada benda-benda fasad iktikaf. Tu banyak ngagap pengasyarat dia. Warna kita kena belajar, kita kena mengaji. Bukan mata demo royak, demo duk wawah. Pakai iktikaf 10 itu pakai iktikaf ya tak kena cara gitu. Maknanya kita kena belajar, kena mengaji. Yang kedua ada. Iktikaf tu bukan makna pikul kain selimut, pikul batam mari tidur sejak. Banyak tengok kita lagu tu. Dia pergi kain selimut. Tu orang panggil
lain daripada amalan Nabi. Memang pergi batal, pergi lemek, pergi kain selimut. Kita dah tanya iktikaf Nabi makna apa? Iktikaf Nabi ni makna Nabi ni tinggal dunia. Tinggal keluarga. Tinggal segala kerja. Tu orang panggil iktikaf. Kalau kecil mudah-mudah kat Nabi kita tahu dunia. Tahu 10 hari tu Nabi kita tahu. Sehingga kita ni Nabi kita ni tengok isteri dia buat tak kenal. Siapa tahu tu? Pak kita dia hari ni. Bini terosak tu baik kecek dah. Dah iktikaf oleh sejik dah. Pada bini terosak kita ni jawab. Kalau turut cara iktikaf jawab terosak tu batal pahala iktikaf. Kalau kecek mudah-mudah kita pengata kita nak kecek mudah-mudah kita nak katuk dunia lah. Katuk dunia. Pak kita dia hari ni pada iktikaf ke mana? Mari bawa batal, bawa kain selimut, lepas tu mek terosak tu main terosak. Tak ada asam dah bagi kita pucuk ke pak kita ni ada juga suka juga nak iktikaf dah. Tapi dorongnya supaya benar-benar kita berhasil. Dia jarang sebab kita tak ada belajar kita ni. Buat mudah nak jadi adat dah lah ni kalau tak belajar je nak adik adat. Kalau kita nak waris sejak iktikaf, nak bawa terosak. Bawa boleh untuk nak baca Quran dak ada terosak, untuk nak baca kitab-kitab, untuk nak dengar orang ngajar boleh. Tapi kalau untuk nak main line, main Facebook, main apa tak sah. Tak sah masa rumah dah. Duduk rumah. Orang panggil atau panggil bukan etikah Nabi. Habis tu kita berseru kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab, khususnya pemimpin kita, ustaz, babo, tok guru, tok imam dah. Mas benda etikah ni, ibadat etikah ni pasti kena didorong, faham benar-benar kepada makmum kita. Dah, makmum kita faham. Kalau kita tak dorong tak pengerti, tak pemahaman kepada masyarakat kita, umumnya makmum kita ni ya kayak di ni bawa batal, bawa lembek kat selimut ni. Mana kalau kita siapa kita mana tak berhasil. Patut kita nak tengok. Jadi pelik. Kita ni suruh anak-anak kita, budak-budak wahai rumah dak iktikaf di masjid. Iktikaf tu sunnah. Gi tidur sejak ni siapa subuh tak bangun. Tinggal wajib. Tak ada faedah lah tu. Tak ada gerak ni. Tak ada gerak ni main subuh. Dah lah buat wayang rumah muda dah tidur. Tengah-tengah ada juga Khalillah ni jumpa dah ni dah. Ada tengah-tengah pergi ada geruk ni ramai pergi dah. Masjid luar. Pergi nak baca Quran, pergi nak mengatik, nak zikir dah cara demo dah. Hak sebagai gigi kelung nak tidur. Cuba pergi nak tidur kat duk mugih kono. Sugi baca Quran luar. Buat ngai batang apa. Ada juga timur dah bermasalah dah dulu ada di masjid. Sebab itulah kita ni iktikaf bila kita tak masuk iktikaf malam jadi penat. Hang ni nak baca Quran, hang ni nak tidur. Jadi batu iktikaf bukan lek malam. Iktikaf 24 jam. Kita mari misalnya duduk saja rumah pagi. Mari sejak mu nak baca Quran, mu nak semaya, mu nak baca derah tak apa, dia tak ada biar tidur biar tu. Dah di sejak tu. Biar pagi, biar tengah hari. Tapi biar malam ni kalau orang iktikaf ni dia tidur. Kita mari duduk cungak nak baca Quran derah. Mungkin demo. Boleh lagu tu. Mana kita nak jaga. Jaga. Kita mari iktikaf pagi, tengah hari, petang baca Quran derah tak apa, tak ada biar tidur. Pukul 12, pukul 1 ni dia mau tidur belakang di sejak. Kita cungak baca Quran tak kena. Tak boleh. Kalau nak baca pun kena baca Qur'an tak boleh derah. Banyak ke saya duk faham lah, duk faham atau orang pak kita yang faham etikah ni malam. Tapi nama kat wipo malam tu. Sebab tengah hari tak ada jaga-jaga. Tak etikah ni duduk di masjid 24 jam tak kira pian. Ini istimewa. Di 10 akhir ni kita moga-moga masyarakat kita boleh ambil. Dia boleh ambil. Yang kedua kena niat. Kalau duduk saja tak niat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid tak boleh pahala. Tak boleh pahala. Niat jangan lupa kali-kali. Niat nombor 1. Niat. Kalau mari duduk saja, duduk lama semua tapi tak ada niat i'tikaf. Rugi. Sebab tu kita mari sejak semaya. Kita mari hari Jumaat dengan khutbah, dengan dah semaya Jumaat. Kita mari dah majlis ilmu, orang ngajar. Pak jaga masa sejak niat lu dah i'tikaf. Baru kita boleh pahala dah iktikaf sama. Dalam mazhab Syafi'i ya, iktikaf ni ada lain pada bulan Ramadan.
Ikut masuk sejid. Ikut kali masuk sejid. Ikut waktu mana? Ada pun mazhab lain tak? Iktikaf ni bulan Ramadan 10 akhir. Oh. Ada. Mana bulan lain tak ada iktikaf. Jadi mazhab kita ni ada boleh sok. Luah boleh sokmo. Tapi iktikaf bulan Ramadan ni pahala dia dah berlipat-lipat ganda daripada iktikaf dari bulan-bulan lain, hari lain. Tu dia panggil amalan besar sekali yang Nabi buat pada 10 akhir. Adapun amalan lain, iaitu Nabi kita iktikaf di masjid tak suruh pergi mana, suruh tinggal dunia, tak ada kih lain. Kih Nabi kita suruh syahri malam Lailatul Qadri. Nabi kata taharrauha, syahri malam Lailatul Qadar fil ashril awakhir, pada 10 akhir. Sebab tu bila kita duk sujud, kita duk puasa, kita duk semaya, kita duk baca Quran, kita duk zikir, kita duk istighfar, kita duk mengatik, kita duk selawat, kita duk diskusi ilmu, kita ni akan temu cerak dengan Lailatul Qadar. Tu. Tapi kita yang baik ni hari lah. Masyarakat kita yang diciduk. Bahawa kau mengaji banyak dia kau jadi. Ya pilih. Dia kata dia ganjil deh. Dia malah ganjil. 21, 23, 25, 27, 29. Dia pilih kau tu. Yang tikah kau tu. Dia nak tunggu punya nak buat apa yang pelik dah kat kita ni. Malah ganjil pula. Sebab apa Nabi suruh duduk 10? Kerana takut tak sama. Sebab bulan ni tak sama. Dia malam ni tempat kita malam 21. Di Mekah tak lagi. Tak lagi dah. Dia tak sama. Sebab tu kalau Qadar tu malam 21, ataupun malam 23, ataupun malam 25, ataupun malam 27. Umur 7 kita ke 27 Mekah. Mana dia berumur dia tak sama. Tak sama. Dia tak sama. Sebab tu Nabi kata pun duduk 10 ni dia tengok mana-mana malam. Kalau tak betul dengan malam kita, betul dengan engkau, kita bodoh sejik ke? Tu. Sebab tu Nabi tak ada menentu tu. Dah mudah je pengatai nak pitah dah. Sebab dia tak sama. Je ni dia tak sama. Dapat negara kita ni dia gelap. Negara di sana tu dia cerah. Dia cerah. Sebab tu hikmat Tuhan susuk ni kerana habuai dia tu ataupun ganjaran dia, hadiah dia tu bukan tamadah. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Dia kata mu tak tahu kau apa Qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Apa Nabi dah suruh kita kata syari, suruh duduk tersegi mana, suruh tinggal dunia 10 hari mu tinggal ni dunia ni, boleh pahala amalan ibadat 83 tahun 1000 bulan. Ni sebab tu kita ni 10 hari dah 10 dia sikit je ni 10 hari ni lah kita baru nak bergaduh nak cari baju raya pakak nak pergi kat ni bong kakak duduk lekat kereta pakak nak apa. Jadi pelat kita ni pelat jadi gapo ni kita dah hidup 350 hari dah setahun tahu pun lama dah 10 hari ni pun tak ada lagi tak ada kelupaan tak ada lagi juga suka nak ubah ni lepas bila lagi kita ni bila nak dapat dah ganjaran pahala dan seperti amalan nasi bulan kita nak kata kita sayap nak kita rasa sayap sayap tu segi mana sungguh tak ada harga nak bagi bayar kalau kecil betul-betul baik kapung dah sebulan orang ada duit dah boleh makan dah putih bekerja ni kita nak tidur bukan nak keluar dengan pasar ni bos bulan akhir kau tambah masa kau tambah masa pula kita ni orang panggil man yuridud dunya minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Setengah kita nak dunia ada apa boleh duit, boleh apa, boleh makan, boleh sedap, boleh dan ada orang nak akhirat. Maka dia matulah. Tapi boleh puasa, boleh tak ada puasa kali. Ada sungguh tak betul. Sungguh tak betul hal jual ni dah. Tak ada puasa, ada buka 10 akhir, boleh mari 10 akhir ni apa kat tu idea. Nak buka pasar baju raya penuh beratus kakak dengar apa jual 800 lock buka saya buat kita pelik tekah sebelum pada Ramadan mari 10 awal mari tak ada apa lagi naik 15 16 17 dia mula dah 10 akhir tu 10 akhir banyak ke bubuk nak buka nak jual baju harga apa kita tanya di pelik masyarakat kita ni
berpunca daripada mungkin boleh jadi dorongnya tu kurang. Kusena dalam masyarakat kita tu tak kelebihan lagu ni tu. Kelebihan ni yakin ni masalah Lailatul Qadar ni dek. Ganjaran boleh 1000 bulan lebih ni rasa kita masa kurang. Tahu semua dah. Dan kita cepat kita ni pondok sekolah je ramai. Budak tadika pun ya tahu. Tapi oleh kerana keyakinan yang rendah ni, dek. Keyakinan dia rendah. Ada masalah dunia ni nak kata tak boleh. Dari 10 akhir nak kata tak boleh. Pakai duk bubuk kejar. Duk nak dunia, duk buka lagi dunia. Seolah telah tu. Tengok pada. Dia kata inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Makna Quran ni lah kita kena beri masa sungguh baca pada 10 akhir ni. Karena dah munasabah dengan Tuhan waktu turun Quran pada Lailatul Qadar. Mana Quran maka bila kita 10 akhir ni buat kita ni kau tak ada nak baca. Tak ada sibuk. Kau tak ada baca tu pelat. Mana sadah. Dan yang kedua, dia kata inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Malam tu Qadar ni malam berkat. Nah, bila malam berkat, Tuhan kata fiha yufraqu kullu amrin hakim. Malam tu Qadar ni malam tu lah Tuhan buat turun takdir makhluk semua di atas dunia ni. Para-para malaikat pakat burung mai belakang. Pakat burung mai belakang. Mana gopo hamuna buat dah dalam setahun tu malam tu turun. Pastu tengok kita dah buat gapo. Kita duk jual, kita duk besar, bak makan, kita duk dah nak ramah, kita duk cari duit, kita tu. Orang panggil kita duk besar benar tu. Padahal malam tu Qadar ni kita kena muhasabah diri kita ni. Kita tak ada buat jadi 10 akhir ni 10 yang benar-benar yang ada keistimewaan yang koh di dalam. Kita tak ada buat lagu tu. Dek. Kira apa? Kerana kita ni tak sedar diri. Mung ni dah panggil masa dah hidup dah dunia 30, 40 tahun, 50 tahun. Tak ada buat amalan mana limu. Malah dah. Tak ada gaji mana dah. Sampai pun kena tu yang sebut ya atau Rabbana apa absarna wa sami'na. Bila mati tu mitok tu nak klik mai semula. Nak klik semula. Ni dah. Ada galik. Galik mana. Padahal tu tahu dah kata umur kita ni sikap pok kita ni tak sampai 1 tahun hidup di dunia ni amalan kau buat kurang. Tu bui aku widah ni. Macam Qadar ni sama dia orang buat amalan 83 tahun. Kalau ada orang kita, datuk-datuk tua kita kata, siapa umur dia 83. 83 ni tak payah hidup di dunia ni, 3 tahun ya amalan tak payah buat kepada Allah. 80 tahun tu dah habis dengan tidur, makan, separuh dah tidur separuh dah. Tidur tu separuh dah. Kadang-kadang banyak tu pergi tidur tambah. Lepas tu 80 tahun tu bukan amalan. Bukan. Kalau umur 83 hidup di dunia. Makan deh. Makan, tidur, main berjalan. Pas maya 5 minit tinggi deh. Kalau hak rajin tu cek gi mari boleh ke dok 3 tahun. Betul. Dua sabit ulama kata kalau mung hidup atas dunia 60 tahun membuat amalan kepada Allah saja. Tu. Ada tu. Jalah. Sebab kita tengok di hari ni, kita tengok masalah sibuknya manusia kejar dunia ni dah. Kejar dunia ni. Menego tu ibadat juga, bukan tak ibadat, menego dah. Cari mata mencari ya rezeki, cari nak perak anak bini dah. Kita tengok di hari ni lah masyarakat kita apabila Ramadan jadi ramai orang jual. Orang menego tu ramai dah. Padahal bulan ni tambah-tambah lagi 10. Akhir ni keistimewaan ni bukan malas saja ni dah. Bukan malas saja untuk kita nak memenuhi. Dan nak memenuhi masalah ruang kita ada untuk kita nak kecek dengan Tuhan, kita nak tafakur dengan Tuhan, kita nak munajat dengan Tuhan ni. Dah di 10 bulan mana tapi duk sibuk kok ni. Duk sibuk dengan dunia ni. Habis tu kata dia tak ada demo tahu berlaku cuma tak sedar. Ya galik. Sebab tu kita dari ni kena wayak Lalu ni 10 akhir dah Lailatul Qadar kita ni dah cari dah ganjaran pahala Lailatul Qadar bukan dah cari air Lailatul Qadar
Ni boleh kata ada jual air pakai ada cari apa tahu. Pakak gila besok pakak tanya dah. Lepas ada 27. Pakak tanya mana tu. Tapi kada beli. Bukan lagu pakak bokeh pergi. Ya tu be air bokeh pakai raka kayu pergi situ sini jadi pelik benar-benar lagu ni kita mudah padahal tak ada poli. Kada gapo hali benar-benar lagu ni. Dah. Kita semua ni dah nak ganjaran, nak pahala, nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan kata so. Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa nak bertemu dengan Tuhan, falyamal amalan salihah. Dia ni kena buat amalan soleh. Amalan soleh, bukan amalan ikut dah. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan dalam amalan kita pun jangan syirik. Kita ni kadang-kadang mari sejik nak kita tengok, buat juga ke puasa nak kita tahu, bagi gapo nak kita nampak. Nah, payah dia hari ni. Orang panggil buat amalan sikit dah, lepas tu syirik lagi. Jadi nak tunjuk. Ada benda lain lagi. Tu pak ada. Tu nak kata berat kita dah ini. Lepas tu kita ni dah ini amalan kita kurang dah. Amalan kita tak banyak dah. Amalan kita ni kurang ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tak cuci mana dah. Kita ni pakak-pakak sungguh 10 akhir ni we boleh temu dengan Tok Qadar, aku nak buat ibadat sungguh dan we temu dengan malam ni dan aku nak boleh pahala seperti ibadat 83 tahun. Setengah masyarakat kita kalilah dah. Nah kadang-kadang atau Tok Qadar ni dia dengar ustaz, dengar tok guru, dengar babo dok kecek ni ya tok kita kalau temu dengan Tok Qadar ni kita minta we kaya. Minta we kaya. Ada macam dah nak minta we kaya, nak minta we boleh bini pak misal ada macam-macam dah. Jadi pemikir lagu ni saya rasa ni ya bukan-bukan dah. Jadi cara mikir kita ni ada salah. Salah je tak dengar Nabi royak. Tak dengar Nabi royak. Nabi Siti Aisyah tanya dah. Malah tu Qadar nak minta gapo? Siti Aisyah tanya dah Nabi nak minta gapo malah tu? Minta kaya ke? Minta Nabi ni pak ke? Tak boleh. Maza akul. Siti Aisyah kata kena ayat apa? Nak minta apa? Nabi kata, "Wa ya'sa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna." Ya Allah, dah. Engkaulah orang suka maaf. Nah. Engkaulah sifat engkau ni sifat orang dah maaf. Maka tuhibbul afwa, suka maaf kepada hamba. Fa'fu anni, fa'fu anna. Maka maaflah. Maaf kita ni buat ibadat dah tak sepenuh. Maaflah kita ni buat ibadat dah kurang. Maaflah kita ni buat ibadat tak ikhlas. Maaflah buat ibadat tak serupa dengan Nabi, tak serupa Tuhan nak. Dan maaflah kita ni banyak dosa, banyak silap, banyak taksir, banyak segala-gala. Tapi tu minta tu ya. Nabi kata. Ada dok suruh minta. Tak suruh minta pula. Kaya banyak kena bagi kaya. Dia tak pelak kita ni dok minta benar-benar. Jadinya ringkasnya kata kalau kita pergi jumpa kalau kalau Tuhan bagi Tuhan bagi tu Qadar kita Nabi suruh minta Tuhan maaf dengan apa saja di atas kekurangan kita, kesalahan kita sama ada bab ibadat ataupun bab kita segala-gala mana besarnya Nabi kita ni minta suruh kita minta di Tuhan ni banyak-banyak bagi kemaafan kepada kita. Kena ingat belaka doa ni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ataupun fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Hak tu saya Nabi ajar suruh Siti Aisyah minta malam lah itu Qadar. Apa mau minta kaya tu? Mana? Kami minta kaya tu. Nak apa kaya kalau kita tak keluar zakat? Kalau kira lagu tu apa gaya kalau kita ni dah tak tolong dengan fakir miskin. Ada puca-puca dah jadi apa panggil dia hari ni puca buat manusia jatuh dalam jalan kebinasaan salah satunya harta. Deh, kalau ni benar ni kita nak nafi tak leh. Deh, harta ni kalau ya panggil ya nak kontrol, nak urus, nak berihan, deh tak pandai ni akhir-akhir harta ni dia kena makan dia. Ni dah Tuhan dok apa nama ni dok we peringatan kepada kita yaumala yanfa'u malun wala banun. Hari tu tak makan apa dah harta kaya mun nak tu dah tak guna. Illa man atallah biqalbin salim. Maka membawa amalan hak dah bersih sungguh, hak cuci sungguh, hak kerana Allah sungguh. Dah tak salah kita minta kaya. Dah tapi kaya ni we ada manfaat.
berfaat untuk agama, untuk agama, untuk keluarga kita, untuk masyarakat. Lagu tu bukan kata salah kita ni minta kaya. Maka tapi kaya ni ataupun harta ni jangan jadi fitnah bagi kita. Kaya ni dalam arti kata dapat membawa kita ke syurga Tuhan. Yang dah betul-betul dah. Tu besar. Tapi di hari ni kita tengok hari ni 19. Esok 20 tu tengok masyarakat kita ni kesempatan bagi kita untuk nak mengisi ruang ni. Ada lagi 10 akil. Mana Qadillah sudah sebut saat ni dia masalah keistimewaan. Terutamanya Nabi kita sangat-sangat menggalak kita supaya kita duduk di masjid ni, kita iktikaf ni supaya nak boleh Lailatul Qadar. Sebab ganjaran masalah kelebihan tu besar dah. Tapi kita tengok lagi ni ada 10 akil ni juga. Kita berserulah kepada kaum muslimat tua muda laki puai kita minta aci boleh itu kita boleh ubah setelah kita tahu dah sebab peluang ni mungkin tak ada apa ni kita ada lagi dah ni kita kena ingat lagu tu tak ada apa ni kita nak boleh jumpa lagi dengan Ramadan oleh tu peluang ni kita berserulah kepada seluruh muslimin muslimat boleh ambil cuba kita boleh mengelak kepada kita boleh katuklah dunia. Kalau kita kata mudah kita katuk dunia 10 hari ni akhir ni kita semata-mata kita berdoa, kita minta, kita buat amal ibadat di masjid supaya moga-moga kita boleh jumpa dengan malam Lailatul Qadar sebab isi-isi ataupun kelebihan-kelebihan yang ada dalam tu tak terbanding. Kalau kita tengok umur kita mengadih hari ni Alhamdulillah nak cari 80 pun jari dah lah ni. Jari 90 pun ada. Kadang-kadang tak ada 90. 50 lebih-lebih, 40 lebih-lebih lagi. Mati. Siapa aja. Ni tu tengok. 90 tu jari. Amalan banyak mana? Amalan kita kena cek di hari ni, kita kena cek diri kita. Sikit. Jadi banyak kali cek. Habis tu kita kena cek biacak lah. Sentiasa boleh gizarah untuk nak jaga kita supaya kita ingat mati banyak ni lagu mana cara kita nak buat nak isi benda ni supaya boleh masyarakat kita sedar kembali, khabar kembali. Itu sama-sama kita nak sambut 10 akil ni Qalillah lepas tu seterusnya di 10 ni akhir juga lain daripada kelebihan Tuhan beri masalah etika Tuhan beri malam Lailatul Qadar. Apabila pergi jumpa malam Lailatul Qadar ni kita pakak berdoa minta Tuhan ni apung segala kesalahan kita dari segi ibadat kita, tingkah laku kita, kedudukan kita, perbuatan kita. Nabi suruh minta hak tu, bukan kata suruh minta kaya dah. Nabi sendiri yang minta nak sesak je dah, dia tak ada nak kaya, dia tahu dunia, tak amuh dunia, tapi dunia pun dia kena nak juga. Apa nak ya tak takut dunia tu menguasai kita. Takut dunia tu mari buat boleh orang panggil boleh heret kita ke jalan yang tidak disuka oleh Allah Subhanahu Taala tidak suka oleh agama. Oleh itu pada gapo lagi. Lepas 2-3 kali hok bahas ni kita kupas ni lah pada Lailatul Qadar. Pada kelebihan etikah ni ada gapo Qalillah keistimewaan yang ada keistimewaan. Keistimewaan. Orang panggil rahsia. Rahsia. Bagi orang ada orang kita ni dia kata nak kena kita ni sibuk dengan kena kerja, kena jual, kena cari duit, nak sara anak ke apa. Lepas tu kadang-kadang terawih tak ada buat. Tak ada kurang, tak ada baca Quran, tak ada apa. Maka 10 akhir ni dia lagi. Bagi orang masalah tak ada semaya tarawih malam tak kira lah sibuk ke ataupun sakit uzur ke ataupun tak ada malah ke, dia lagi 10 akhir. Nabi kata man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Orang dah semaya tarawih, semaya qiyamul lail tiap-tiap malam tu penuh bulan Ramadan, Tuhan ampun dosa dia. Pak kita ni tinggal banyak dah ni, tak ada dah pandak kan dah. Nabi wayak selagi pula man qama lailatal qadri
imanan wa ihtisaban. Mu tak ada des semaya, qiyamul lail malam-malam puasa dah di awal sampai 20 ni. Ya. Tapi bos 10 akhir ni mu ngaji. Mungkin semaya qiyamul lail. Dia betul dengan itu qadar. Nabi kata man qama laila tapi semaya semalam mai. Betul dengan itu qadar. Imanan wa ihtisaban. Penuh iman nak semaya sungguh. Dah. Agak-agak kodok. Dah harap sungguh dan harap pahala. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Tuhan ampun habis dosa dia. Nak gopo lagi? Nak gopo lagi? Bagi orang yang kata tak ada dah. Dia tinggal banyak, tak ada buat terawih, tak ada. Dah lagi dah 10 akhir ni. Membuatlah dah qiyamul lail. Kalau pergi betul itu qadar dosa mu habis. Mu umur apa tak dunia ni? 50, 60 tahun dosa mu dak buat. Tuhan dah uya dikosong kelak semula. Nak gopo lagi? Tu keistimewaan. Yang ada tu kita ni tak panggil tak suka nak cari. Alasan tak ada. Habis alasan. Ramai jadi ramai tak suka nak cari. Kelebihan apa tu keistimewaan hak Tuhan bagi kepada umat Muhammad. Umat terpilih dah. Yang mana kita kata tadi ni dalam bulan Ramadan ni Tuhan bagilah. Sebab kita kecek mudah-mudah Tuhan bagi kepada umat Nabi Muhammad ni seperti mana 5 perkara hok besar-besar dah. Hok kita rasa buat apa boleh di lagu ni ni kehebat teh dan keagungnya kita jadi umat Nabi Muhammad, terutamanya masalah mulut kita hok busuk tu dah. Mulut habis lepas daripada zuhur tu kita makruh kita nak pergi beruh gigi, nak pergi sugi dah. Ya. Sebab apa? Sebab nilai di sisi Tuhan ni dia besar qalillah. Bahu harum di segi orang mulut busuk buat amal ibadat kerana dia puasa benar-benar ni. Tuhan gati lebih daripada kasturi lagi. Benda-benda lagu ni benda tak nampak kelik kali. Kasturi ni oleh serga bukan kasturi. Bukan kasturi tak booming. Tapi manusia kita ni dia tak nampak hok ni. Ya kali kata tak ni lah jadi pelupa. Jadi galik dia lupa. Lepas tu yang keduanya di bulan Ramadan kat para malaikat pakak turun mari minta ke ampun ni bagi hamba-hamba umat Nabi Muhammad ni. Ni je bui umat betul umat Nabi Muhammad je ni. Malaikat tolong doa we. Malaikat sendiri. Tolong doa we kita. Ni kita mewah hak Tuhan bui dalam bulan Ramadan untuk umat Nabi Muhammad nu malaikat dok langit mana turun. Malaikat bakar-bakar berdoa minta Tuhan ampun segala dosa-dosa bagi umat Nabi Muhammad yang ada Dia yang ketiga apa yang panggil Tuhan perintah juga Tuhan perintah kepada orang-orang hak duduk dalam apa yang panggil makhluk-makhluk hak duduk dalam surga, termasuknya wildan gapo budak-budak beranak kecil tu Tuhan perintah bida-bida di bulan Ramadan ni Tuhan perintah demo-demo ni orang yang duduk dalam surga ni perintah apa? Perintah suruh berjanguk, suruh makan, suruh piasa. Siap sedia. Tuhan nak uji kepada nu ahli-ahli surga, orang yang senantiasa taat dan senantiasa berabdikan diri kepada Allah SWT. Ni Tuhan perintah pada bida-bida dari wildan dan anak-anak manusia mati kecil surat perhiasan di halaman surga belum molek untuk ni nak uwi ke orang yang ibadat puasa ni, nak uwi orang yang soleh ni untuk umat Nabi Muhammad. Yang keempat orang panggil di bulan puasa ni juga no ayat terhebatnya Tuhan bagi kepada umat Nabi Muhammad. Tuhan belenggu set-set Tuhan gari habis, Tuhan ikat habis pada motor. Alasan ada lah. Pada motor lagu mana boleh kita duk malah lagi ni. Duk mengatuk lagi Duk mengatuk, duk malah lagi, duk kena hasut teh lagi, duk rasa malah lagi masjid. Hak tu itu nafsu kita yang dikali cara makan di melebihi. Yang kelima malam sebelum malam raya tu. Sebelum malam raya tu Allah ampun dosa. Sebab apa dengan alasan apa boleh apa? Kita duk puasa mari dah 29 hari sepengah kalau kita kecek wi gaji. Wi gaji. Orang panggil wi bonus lah kali-kali udah kerja tanakan wi bonus duk kerja. Baru cukup setahun, baru cukup sebulan ni.
Tengok hamba ku bakat patuh belaka, bakat turut belaka deh. Ui bonah. Mana Tuhan dek ampun dosa-dosa hamba yo umat Muhammad pada malam sebelum pada malam raya. Ni. Mana kita ni kena berdeka, kena bebas. Maknanya orang taat boleh mengijakan ibadat puasa di bulan sebulan ni, bulan Ramadan tu, malam sebelum pada malam raya tu Tuhan ampun, Tuhan wibonah. Ni hebatnya kita di umat Muhammad. Oleh itu sama-samalah kita berseru sini deh kepada kaum muslimat, kita buatlah lagu mana, kita usahalah lagu mana deh, usahalah kita benar-benar boleh menghayati sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu di akhir ni kita nak minta kepada Khalilullah deh sikit lagi dalam usaha nak menghayati sunnah Rasulullah di 10 akhir ni, gapo jadi keistimewaan jadi rahsia, dan Nabi kita ni biasa mengamal pada masa usia ada dulu deh. Dipersilakan. Jadi alhamdulillah dah kita dengar banyak dah tentang keistimewaan yang Tuhan beri kepada kita dan kepada umat Nabi Muhammad, dan dah letak pada 10 akhir. Nah, iaitu kita ni semua bakat-bakat dah cari dapat temu dengan Lailatul Qadar. Dan masalahnya Lailatul Qadar ni mungkin kata kita duk saja gitu. Nah, Nabi suruh kita ni buat ibadat. Mana kita iktikaf di masjid, kita semaya wiyadi lebih pada hari-hari lain pada. Nah, mana kalau hari lain kita dah semaya tarawih ya. Tapi 10 akhir ni kita tambah tahajud. Tapi tu setengah-tengah sejak ya ada tahajud pula. Malam tu nak kata tambah lagi ibadat. Qiyamul lail tu bukan sekadar tarawih, ada tahajud pula. Lagu tu. Dan kita bagi orang baca Quran, duk baca Quran sejuh dah. Pula akhir ni boleh baca 2 juz sehari. Tu orang panggil lebih banyak daripada semua. Ya, biasa ni rahsia Lailatul Qadar ni ya turun ni kebiasaannya masa mana kali kebiasaan. Jadi setengah-setengah banyak ada Nabi ayat kata dah Lailatul Qadar ni ia turun malam-malam hak kanyi dah malam hak ganji dah. Ganji mana 21 malam 21 malam Isyak. Nah, malam Isyak 20 Ramadan malam 21. Malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Nah, Nabi sahabat tanya mana? Nabi ulama kata ia tak tetap. Jadi masalah tahun ni turun 27, tahun depan ia turun 21. Bukan kata 27 seumur dah. Malam Lailatul Qadar. Dan Nabi kata alamat dia alamat itu qadar dalam Quran ayat dah. La inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Malaikat turun itu salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam hak lailatul qadar turun tu selamat habis setiap dunia. Tak berlaku benar-benar tak molek. Jadi senyap, jadi amai ada salamun hiya hatta sampai subuh. Nabi kata tak berlaku benda tak molek. Ni alamat dia. Alamat dia mana selamat. So, dan yang dua Nabi kata lagi pagi Isyak tu matahari naik tak panas. Kalau tu baik candak ni. Boy tu baik dah. Nabi kata cahaya dia tu tak panas. Payah turun tu dia tengah-tengah malam ke sebelah lek pagi, sebelah lek mek di lepas ngorek sampai subuh. Jadi masa tu mek di depan ngorek makna mek di kita buka puasa dah mula situ sampai masuk waktu subuh. Tu waktu kita pergi boleh semaya celah-celah tu pun tak ada. Kita boleh qiyamul lail mana itu pun tak ada apa. Insya-Allah. Dan boleh maya tahajud, boleh baca Quran, boleh zikir, mengatik segala-galanya. Itu Nabi tu bila dia qadar sahabat tahu hujan turun. Dan Nabi semaya subuh tu tanah lekat di dahi Nabi. Mekah ni Madinah ni panas. Nah, ada nak kata alamat. Di masa Nabi tu zahir-zahir. Umur kita ada erah. Kerana ujian dah semua, kita tak tahu malam mana. Masa itu boleh nampak lalu dah. Duk marah panas-panas ceng-ceng. Bawa malam tu qadar tu Isyak ujian. Tanda Nabi semaya tu seluk lekat di dahi Nabi. Sujud kerana
Masjid Nabi tu dah tanah, bukan mozaik bagi kita ini. Mana alamat-alamat ada. Ya. Nah, Ya, tak kena. maka Nabi dan sahabat itu tak ada berhajat dah cari alamat tu qadar. Karena dia bawa amalan itu lebih dari kita dah. Ya. Dah suku-suku malah Nabi dan malah sahabat tu dah orang yang paling rajin dah dunia ini nak tak boleh. Nah dia hari ni. Sebab tu dah kita di hari ni kita kena beki diri kita semula, kena tanis dah sifat dah iman, sifat dah apa ni takwa, kena tanya sifat kita ni nak buat ibadat kepada Allah ni dah puas hati sekali. Boleh seperti Pak Dona boleh ditahan sampai aku tak temu hati qada, aku tak temu bulan Ramadan ni. Ya. Maka begitulah sikit analisis yang telah diberikan, yang telah dijurahkan oleh Al-Fadhil Qaulillah kita. Saya rasa pun cukup dah masa buat di petang ni tetap berkenaan dengan tajuk keistimewaan di 10 akhir bulan Ramadan. Jadi saya berharap kepada seluruh kaum muslimat usahalah kita lah usaha di kita masing-masing, usaha boleh rebu dan masalah peluang ruang ni keistimewaan di 10 akhir esok lusa ni untuk kita boleh benar-benar ganjaran besar sungguh ganjaran mana seperti mana Qaulillah telah pun beri penjelasan kepada kita, oleh kerana benda ni lebih mahal daripada segala-gala. Ni untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad ya ni, umat Nabi dulu dia tak bikin istimewa lagu ni hamba ni ayat tak lebih saya berserulah kepada pemuda-pemudi muslim-muslimat, tua muda, usahalah kita benar-benar boleh kejar, terutamanya kita benar-benar boleh ibadat, benar-benar boleh beriktikaf pada 10 akhir buat tahun 1442 Hijrah ni. Oleh kerana di tahun depan ni kita tak tahu usia kita Tuhan akan taruh kedak lagi ataupun Tuhan nak ambil lepas pada raya, lepas pada puasa ni ke lagu mana tu wallah alam. Lalu tu peluang ke amal sen ni marilah bersama-sama kita rebut, kita petik, kita ambil kita cedok, kita tangguk jadi sungguh-sungguh kita 10 akhir ni sebelum kita duk bentang tadilah boleh kita nak boleh kita katuk dunia kita tahu dunia oleh 10 hari tak ugi lagi orang menega tak ugi. Saya biasa jumpa Qaulillah ada orang kat atas tu, orang kat atas bakok tu masuk bulan puasa ni dia kata habis dah jual apa dia tubik dia duduk di bakok dia kelik main duduk kat 3 wilayah ni Nak ibadat. Nak ibadat kau. Dia tinggal habis. Dalam sebulan ni, dia turun, dia tahu, dia katuk kedai. Dia buat ibadat. Dia buat dengan duit cukup. Gapo siap, dia sedekah, gapo. Semayang, etikal macam tak tinggal. Dia turun hidup Pak Rita ni. Tapi demon ni dia jenis apa yang panggil jenis tu lah. Ini kabur apa. Dia katuk sebulan ni. Mak dia yakin, dia yakin. Ada ugi. Tak ada ugi. Peluang dia ni, kalau dia pergi boleh so pada dah pengalilah kata tak ni deh. Dia menego, dia buat kerja tak ada nak maya tak habis. Malam-malam tu kiamulah tu malam dia peluk betul. Betul lah tu qada. Masya-Allah tu saya bagi lipat ganda ni. Jadi saya lagu tu dah. Oleh itu sekiranya ada kekurangan buat petang ni, saya memohon maaf di atas segala kelemahan dan kekurangan. Ucap terima kasih sekali lagi kepada Fadhil Qaulillah yang usaha bagi masa usaha bui pengertian dan penjelasan tentang kelebihan di 10 akhir Ramadan dan peristiwa-peristiwa yang berlaku pada masa Rasulullah SAW. Pun diminta maaf diberi dan selamat salam Ramadan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.